Rakyat Sarawak dinasihatkan agar tidak terpengaruh dengan isu perbezaan dan keberkesanan antara vaksin Pfizer-BioNTech dan vaksin Sinovac. Untuk berita penuh, kita bersama Nursila Talaha di studio RTM Kuching. Silakan Nursila. Terima kasih Nolila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat Sarawak dinasihatkan agar tidak terpengaruh dengan isu perbezaan dan keberkesanan antara vaksin Pfizer-BioNTech dan vaksin Sinovac. Menteri Muda Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata kedua-dua vaksin itu mempunyai fungsi yang sama, iaitu meningkatkan daya tahan sistem imun semula jadi badan terhadap jangkitan COVID-19. Mengeluarkan antibodi dalam... Jelasnya, perbezaan kedua-dua vaksin tersebut adalah kaedah bagaimana ia bertindak untuk merangsang sistem imun di dalam badan untuk melawan virus COVID-19. Justru, isu berkaitan vaksin keluaran mana satu yang lebih baik tidak harus timbul dalam kalangan masyarakat. Kenapa seorang itu sekarang ini memilih kerana mendengar maklumat-maklumat daripada media sosial. Kita mendapat maklumat setiap hari. Ada maklumat itu betul, ada maklumat itu salah, ada maklumat itu sekadar sengaja mengelirukan, jadi ianya mengelirukan kita semua. Justru katanya orang ramai perlu yakin dengan jenis vaksin yang disediakan kerajaan kerana ia adalah yang terbaik untuk semua pihak. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata kerajaan negeri sedang menunggu kelulusan Kementerian Kesihatan untuk membeli terus bekalan vaksin bagi memastikan bekalan vaksin di Sarawak mencukupi. Beliau ditemui media selepas menyerahkan sumbangan bekalan makanan basah kepada penduduk kampung Bintawa Tengah dan Bintawa Hulu menerusi program bantuan dapur. Pada 16 Mac lalu, kedua-dua kampung tersebut telah dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD dan akan berakhir pada 29 Mac ini. Selamat pagi, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dan Kementerian Pengangkutan hari ini meluluskan penerbangan tiada penumpang dan penerbangan komersial untuk beberapa laluan ke Sarawak dari Malaysia Barat dan Sabah bulan depan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, setelah mengkaji secara terperinci permintaan syarikat penerbangan AirAsia baru-baru ini, pihaknya telah meluluskan penerbangan tiada penumpang dari Kota Kinabalu ke Miri dan penerbangan penumpang komersial dari Miri ke Kota Kinabalu pada 1 dan 10 April depan. Penerbangan serupa turut beroperasi untuk laluan Kota Kinabalu ke Kuching dan penerbangan penumpang komersial dari Kuching ke Kota Kinabalu pada 2 dan 9 April depan. Dalam kenyataan medianya hari ini, Datuk Lee memaklumkan AirAsia juga akan mengendalikan penerbangan tiada penumpang untuk laluan Johor Bahru ke Kuching dan penerbangan penumpang komersial dari Kuching ke Johor Bahru pada 2 April. Dalam pada itu, kementeriannya turut menerima permintaan daripada pelajar Sarawak yang belajar di Sabah untuk mengadakan penerbangan dari Kuching ke Kota Kinabalu dan Miri ke Kota Kinabalu. Sehubungan itu, pihaknya telah menghubungi syarikat penerbangan Malaysia Airlines, AirAsia, Malindo dan Maswings untuk mempertimbang permintaan mengendalikan penerbangan khas untuk kedua-dua laluan berkenaan. Pelajar yang terlibat diminta menghubungi syarikat penerbangan berkenaan untuk menempah tiket penerbangan supaya syarikat penerbangan seterusnya memohon penerbangan khas dari JPBN. Pergerakan tanah dan runtuhan batu menyukarkan operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa yang tertimbus dalam gua di Gunung Tabai, Bidik Bau. Pengarah bomba dan penyelamat Sarawak Khairuddin Rahman berkata, selain itu laluan yang sempit dan bertingkat untuk sampai ke lokasi mangsa turut memberi risiko keselamatan kepada pasukan SAR. Jelasnya keadaan laluan dan lokasi mangsa yang tidak stabil telah menyebabkan pihak bomba dan polis berusaha mencari kaedah terbaik dan selamat untuk mengeluarkan mangsa Man Anak Tapa 25 tahun. Ada dua tingkat sebenarnya lubang untuk tujuan pencarian micro activity pencarian emas lah. Dan kebanyakan kawasan yang level 2 ni adalah kawasan yang tidak stabil, di mana didapati runtuhan ini semasa proses nak mengalih mangsa tadi, mereka dah jumpa mangsa untuk proses mengalih mangsa sebab dihembap oleh batu besar, berlaku lagi runtuhan, dan runtuhan ini telah menyebabkan mangsa terpangkat lebih dalam lagi lah. Ditemui di lokasi kejadian, Khairuddin berkata pasukan SAR menggunakan kaedah shoring, iaitu menggunakan papan lapis dan kayu untuk membuat sokongan sementara tanah dan batu di laluan di lokasi mangsa yang dilaporkan telah meninggal dunia.
So masuk tu memang cun-cun ngam-ngam saiz badan. Seorang dia boleh lalu. Lepas tu dia jalan masuk ada, jalan keluar, itulah jalan masuk, itulah jalan keluar. Tapi saya dapat lah. Memang dah korek berapa jam deh. Nangga badannya. Timbus lagi balik. Kami pun rasa takut dah. Runtuh lagi balik. Kena badannya. Kami pun rasa takut. Bagi tahu kawan, okey kita balik aja. Kau boleh buat, dah tolong lah. Kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak Bomba Bau sekitar 9 pagi dan mangsa yang dikatakan mencari emas di kawasan Taman Negara Deret Krian itu didapati tertimbus manakala dua lagi rakan beliau sempat menyelamatkan diri. RTM Sarawak sentiasa memberi penekanan terhadap penambahbaikan prosedur operasi standard SOP, penilaian lagu-lagu tempatan dan etnik. Langkah itu bagi meningkatkan lagi kualiti, hasil karya dan pencapaian industri muzik tempatan negeri ini ke tahap yang lebih tinggi. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, lagu-lagu tempatan dan etnik di Sarawak semakin berkembang dan memerlukan satu sistem penilaian yang lebih baik. Seterusnya membantu mereka mengetahui punca lagu tersebut ditolak oleh pihak RTM. Maka kita perlu satu tahap penilaian yang ketat dan terbaik untuk mengangkat lagu-lagu ini di persada yang lebih tinggi. Dan untuk itu kita telah mendapatkan maklum balas dan kita telah memaklumkan kepada semua penggiat-penggiat seni pada pagi ini prosedur-prosedur yang telah kita tetapkan. Penambahbaikan SOP itu turut memberi penekanan perlunya pihak penggiat industri itu untuk mengisi borang akuan berkanun yang bertujuan memelihara hasil karya dan hak cipta lagu-lagu mereka bagi mengelak berlakunya perkara-perkara tuntutan termasuk bayaran royalti. Abdul Hadi menyatakan demikian selepas taklimat SOP penapisan dan penilaian lagu-lagu tempatan dan etnik di RTM Kuching. Sementara itu, penggiat seni lagu-lagu tempatan dan etnik menyambut baik penambahbaikan SOP tersebut. Jadi kita amat berterima kasih dan kita berharap taklimat ataupun seperti ini tidak akan berakhir di sini. Kita percaya RTM kita akan sentiasa berhubung dengan RTM. Bagi saya dan juga rakan-rakan produser ataupun artis-artis lain adalah sangat penting SOP itu dibuat untuk memartabatkan lagi lagu kita agar kita tak buat lagu sembarang lah, untuk meningkatkan lagi kualiti lagu-lagu dengan tujuan untuk meningkatkan lagi industri muzik kita di Sarawak ni. SOP yang baru ini adalah amal bertepatan sebab ini kena pada masanya. Sebab sekarang kita ada panduan untuk kita, kalau para penyanyi-penyanyi tempatan lagu etnik, sekarang kita mengikut SOP lah. Sebab kalau kita tak ikut SOP bermakna kita tak ada panduan. Kira-kira 20 orang peserta terdiri pencipta lagu, penyanyi dan komposer muzik tempatan menghadiri taklimat tersebut. Seorang penunggang motosikal maut selepas digelis lori dalam kemalangan di kilometer 65 Jalan Kuching Sri Aman petang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 3 petang itu, mangsa Ensina Luda Tawai, 44 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala dan remuk di bahagian dada. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintendent Alexander Nagacabu ketika dihubungi memberitahu siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika mangsa sedang dalam perjalanan menuju ke arah Sri Aman. Tiba di lokasi kejadian, mangsa dipercayai cuba memintas lori berkenaan tetapi gagal menyebabkan mangsa terpelosok di bawah lori dan digilis kira-kira 1 meter ke hadapan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Baik, sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan.